Terima kasih kerana memilih TV1 dan ini Nasional 8 edisi 26 Januari 2016. Berikut paparan utama malam ini. Isu SRC dana 2.6 bilion ringgit tiada kesalahan jenayah dilakukan Perdana Menteri. TPPA beri kesan positif jangka panjang kepada ekonomi negara. Assalamualaikum, saya Nur Ashkin Rahman. Dan saya Ivan Toh. Tiada sebarang kesalahan jenayah yang dilakukan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berkaitan 3 siasatan kes SRC International Sendirian Berhad dan dakwaan dana 2.6 bilion ringgit. Pengesahan dibuat Peguam Negara Tan Sri Mohamad Apandi Ali pada sidang media di Putrajaya. Berikutan itu, ketiga-tiga kertas siasatan dikembalikan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM hari ini untuk ditutup. Saya berpuas hati bahawa tiada keterangan yang menunjukkan bahawa dana tersebut adalah suatu bentuk suapan yang diberikan secara rasuah. Keterangan daripada siasatan tidak menunjukkan sumbangan dana tersebut diberikan sebagai dorongan atau sebagai upah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan kapasiti beliau sebagai seorang Perdana Menteri. Menjelaskan lanjut, beliau berkata dana yang dimasukkan ke dalam akaun Perdana Menteri berjumlah $681 juta atau 2.08 bilion ringgit antara 22 Mac 2013 hingga 10 April 2013 adalah sumbangan pribadi daripada keluarga Diraja Arab Saudi tanpa meminta balasan. SPRM sendiri menemui dan merakam percakapan saksi termasuk pemberi dana yang mengesahkan ia diberikan kepada Perdana Menteri secara pribadi. Datuk Seri Najib juga telah mengembalikan semula 2.03 bilion ringgit kepada keluarga Diraja Arab Saudi itu pada Ogos 2013 kerana ia tidak digunakan. Tan Sri Mohamad Apandi turut menegaskan tiada keperluan bagi Malaysia meminta bantuan negara asing untuk melengkapkan siasatan memandangkan tidak terzahir apa-apa kesalahan jenayah berhubung sumbangan dana berkenaan. Begitu juga dengan 2 kertas siasatan kes SRC International kerana tiada terzahir apa-apa kesalahan di bawah Akta SPRM 2009 dan Kanun Kesiksaan. Mengenai Akta SPRM 2009, Tan Sri Mohamad Apandi menjelaskan tiada apa-apa keterangan yang menunjukkan Perdana Menteri menyalahgunakan kedudukannya semasa mesyuarat Jemaah Menteri yang memberi kelulusan jaminan kepada wang pinjaman 4 bilion ringgit oleh SRC International daripada kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP. Keterangan juga menunjukkan bahawa proses kelulusan pinjaman lembaga KWAP dan proses kelulusan jaminan pinjaman oleh mesyuarat Jemaah Menteri dibuat secara teratur. Tiada apa-apa keterangan yang boleh menunjukkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri meminta atau dijanjikan apa-apa suapan daripada mana-mana pihak sebelum, semasa atau selepas keputusan Jemaah Menteri tersebut dibuat. Dari keseluruhan keterangan yang melibatkan apa jua keputusan-keputusan atau tindakan tidak menggambarkan apa-apa konflik kepentingan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. SPRM sendiri mengakui berdasarkan hasil siasatan tiada keterangan daripada saksi-saksi yang boleh menunjukkan Perdana Menteri melakukan sebarang perbuatan rasuah. Malah tiada keterangan menunjukkan Perdana Menteri memberi apa-apa kebenaran untuk pemindahan mana-mana wang daripada akaun SRC International ke dalam akaun-akaun beliau. Sepihan yang ditemui di pantai di selatan Thailand pada Sabtu tidak sepadan dengan bahagian pesawat Boeing 777 atau pesawat Malaysia Airlines MH370 yang hilang hampir 2 tahun lepas. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Liau Tiong Lai yang mengesahkan perkara itu berkata, pasukan Malaysia terdiri daripada pegawai DCA, Kementerian Pengangkutan dan Malaysia Airlines
dengan kerjasama pegawai DCA Thailand telah memeriksa serpihan itu untuk menentukan ia daripada pesawat jenis apa. Daripada laporan terperinci, pasukan siasatan itu telah mengenal pasti bahawa nombor siri, nombor pada gulungan wayar dan nombor pada punat pada serpihan itu tidak sepadan dengan Boeing 777. Malah nombor-nombor yang terdapat pada serpihan itu juga tidak tersenarai dalam manual katalog alat ganti ilustrasi MES Boeing 777. Pada Sabtu, penduduk di wilayah Nakhon Si Thammarat itu melaporkan penemuan objek logam besar berukuran 2 meter lebar dan 3 meter panjang yang dipercayai daripada bangkai pesawat. Ia kemudian telah menimbulkan spekulasi dalam kalangan media yang mengaitkannya dengan pesawat MH370 yang membawa 239 penumpang termasuk 12 anak kapal yang hilang ketika dalam perjalanan dari Kuala Lumpur ke Beijing pada 8 Mac 2014. Datuk Seri Liau dalam kenyataannya memberi penghargaan kepada Kementerian Pengangkutan dan DCA Thailand atas tindakan segera dan bantuan dalam mempermudah proses analisis itu. Dalam bidang tekstil, baju-baju tarifnya sekarang ialah antara 0 hingga 32% untuk masuk pasaran masyarakat. Ini seluar, tak tahu sebelah itu. Seluar ini, bukan seluar dalam. Seluar ini cukai 20% sekarang. Apabila terlaksana TPPA, 0%. Ini sarung tangan. Sekarang cukai masuk pasaran mereka 3.2%. TPPA 0% cukai, tak ada cukai langsung. Itu sebab antara sebab kenapa kita tertarik untuk tanda tangan TPPA. Tuan Yang Dipertua, Malaysia satu-satunya negara dalam rundingan perjanjian perkongsian Trans-Pasifik TPPA yang membawa perjanjian itu ke Parlimen untuk ditandatangani. Tegas Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Mustafa Mohamad, kesemua 11 negara yang terlibat dengan rundingan itu telah memutuskan untuk memeterai Pakatan Perdagangan ini di Auckland, New Zealand pada 4 Februari ini. Dan bercakap pada pembentangan usul TPPA, Datuk Seri Mustafa memaklumkan tindakan kerajaan membentangkan TPPA tidak pernah berlaku dalam sejarah. dan sama ada kita tanda tangan ataupun tidak akan ditentukan oleh ahli Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Ini merupakan satu langkah yang menunjukkan bahawa kerajaan ini menghormati pandangan ahli-ahli yang berhormat. Ya, sekiranya Parlimen bersetuju untuk menandatangani TPPA, ia masih mengambil masa 2 tahun sebelum dilaksanakan bagi memberi laluan untuk pindaan undang-undang. Sebanyak 26 pindaan perlu dibuat dan perlu dirujuk kepada Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Antaranya 4 pindaan yang melibatkan bidang penguasaan custom 67, atas zon bebas 90 dan bab tempasal iaitu bab ketiga dalam perjanjian TPPA. Penyertaan Malaysia dalam TPPA juga tidak bermakna Kuala Lumpur memilih Amerika Syarikat dan mengenepikan hubungan dengan negara-negara Islam, ASEAN mahupun China. Penglibatan dalam TPPA tidak bermakna kita memilih Amerika Syarikat dan mengenepikan hubungan perdagangan dengan negara-negara lain. Ini adalah tanggapan yang tidak tepat. Di samping itu, penglibatan Malaysia dalam TPPA tidak bermakna kita mengabaikan Organisasi Perdagangan Dunia ataupun WTO. Malaysia masih lagi berkeyakinan WTO merupakan platform terpenting untuk meningkatkan hubungan perdagangan antara negara-negara dunia. WTO ada 162 buah negara. Jelas beliau menurut Ketua Pengarah WTO Roberto Calvello de Azevedo, TPPA bukan persaingan bagi WTO, malah melengkapi WTO. Kerajaan juga percaya untuk menjadi negara maju dan berpendapatan tinggi, Malaysia perlu menjadi sebahagian daripada sistem perdagangan antarabangsa. Malaysia kini berdagang dengan lebih 200 buah negara di dunia dengan jumlah perdagangan tahun lalu dijangka mencecah 1.4 trilion ringgit. Dan Malaysia akan menyesal sekiranya tidak menyertai TPPA. Ini kerana para pelabur akan melihat negara lain seperti Vietnam umpamanya sebagai satu destinasi pelaburan yang lebih menarik. Kita mau jadi negara maju, tetapi saya bimbang sekiranya kita mengambil pendekatan terlalu jumut, tertutup, anti pelaburan,
asing, anti perdagangan, saya takut Malaysia akan tercicir dan kita akan berputih mata. Vietnam kini mengamalkan dasar terbuka dan semakin agresif menarik pelaburan asing. Kerajaan yakin TPPA akan memberi kesan positif jangka panjang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Penyertaan Malaysia dalam TPPA tidak menjejaskan hak kerajaan untuk menapis kandungan asing termasuk filem dan majalah dari negara-negara ahli. Justru dakwaan bahawa TPPA akan mengakibatkan kemasukan bahan lucah tanpa kawalan adalah fitnah semata-mata. Ia telah dimasukkan dalam senarai pengaculan di bawah bab pelaburan dan bab perdagangan rentas sempadan. Kemasukan buku-buku, majalah atau surat khabar, karya seni serta filem yang diimport akan diedarkan ke dalam pasaran Malaysia adalah tertakluk kepada Undang-Undang Malaysia. Tegas beliau lagi, dasar keterbukaan TPPA tidak bermakna Malaysia akan mengabaikan segala-galanya tanpa ada kawalan atau sekatan. Dasar yang negara amalkan adalah bertepatan dengan Perlembagaan Persekutuan, melindungi hak bumi putera, merapatkan jurang antara yang kaya dan miskin serta merapatkan jurang antara negeri yang maju dan mundur. Walaupun pada dasarnya menolak usul TPPA, namun Ketua Pembangkang Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail yang memulakan perbahasan mewakili KAM itu menyokong inisiatif kerajaan meluaskan perdagangan dan meneroka pasaran terbuka dengan mana-mana negara. Saya kata tidak menolak perdagangan dengan mana-mana negara sekalipun, melainkan dengan Israel. Malah kami menyokong negara harus melebarkan jaringan perdagangan ke seluruh pelosok dunia dalam konteks globalisasi dan pasaran terbuka. Ketika sesi perbahasan, Wakil BN Jasin Dato' Ahmad Hamzah menjelaskan penubuhan Caucus TPPA melibatkan ahli parlimen sejak 2 tahun lepas telah membuktikan kematangan wakil rakyat. Malah membawa usul berkenaan ke parlimen sekaligus memberi peluang ahli dewan untuk berbahas juga membuktikan keterbukaan kerajaan. Apabila kerajaan membuat keputusan bahawa perbincangan TPPA ini dimasukkan ke dalam Dewan bagi membolehkan ahli-ahli parlimen untuk berbahas, bukankah itu menunjukkan keterbukaan kerajaan Barisan Nasional, dan dalam waktu yang sama Malaysia ini adalah satu-satunya negara yang membawa ianya sebelum ditandatangani ke dalam Dewan. Perkara yang patut kita semua memahami bahawa sehinggakan negara-negara lain memuji keterbukaan kerajaan Malaysia pada ketika ini. Dan untuk itu, baik sulung, seperti yang kita sedia maklum, hari ini adalah hari pertama kita membincangkan satu usul mengenai perjanjian perdagangan antarabangsa di Dewan Yang Mulia ini. Sekiranya kita lihat daripada sistem perundangan yang sedia ada, kerajaan berhak untuk menandatangani perjanjian antarabangsa termasuk TPPA tanpa merujuk kepada parlimen. Caucus TPPA telah bermusyarat 15 kali dan diketuai sendiri oleh Wakil Jasin bersama 11 ahli parlimen yang lain. Mereka adalah Johor Bahru, Putatan, Hulu Rajang, Kuala Selangor, Simpang Renggam dan Kota Tinggi. Manakala wakil pembangkang pula dari Lembah Pantai, Kota Baru, Klang, Sungai Siput dan Kelana Jaya. Konsistennya kerajaan yang negara yang berdemokrasi, kita akui bahawa membawa kes ini ke parlimen tentu perkara yang baik untuk dibahaskan, dan kematangan perbahasan itu perlu digaris pandukan. Pembentangan TPPA ini kepada parlimen, tetapi adalah lebih baik ya kalau pembentangan ini telah dibuat dengan cara lebih terbuka ya. Saya percaya melalui perbahasan sekarang ini kita akan dapat menimbangkan mana baik, mana buruk, dan akhirnya ini adalah merupakan suatu kesungguhan yang ditunjukkan oleh kerajaan untuk mendapatkan mandat. Ini jelas menunjukkan bahawa kepimpinan kita, kepimpinan Amat Berhormat Perdana Menteri kita, Kerajaan Barisan Nasional lebih mengutamakan kepentingan rakyat dan ketulusan sebenarnya dalam soal-soal supaya tidak dilihat kepentingan rakyat itu, kepentingan negara itu diabaikan.
Pakar ekonomi pula berpendapat TPPA mampu menjadi pemangkin terbesar dalam mengimbangi kelembapan ekonomi China serta meningkatkan nilai ringgit. Naib Presiden dan Ketua Penyelidikan Runcit Afing Huang Investment Bank, Datuk Dr. Nazri Han berkata, perjanjian itu juga bakal meningkatkan keterbukaan perdagangan negara. Selain itu, TPPA juga membawa impak yang positif kepada pembangunan ekonomi Malaysia melalui peningkatan ekspor misalnya. Namun kerajaan katanya perlu memastikan manfaat yang ditawarkan TPPA tidak bersifat sementara. Of course, we also need to ensure that the TPPA will benefit Malaysian economy over the longer terms. With TPPA, we hope that our trade openness can be increased. Of course, we also have to ensure that the product that we export, right, under TPPA is high value added product. We do not want vegetables or low value added. We want something higher, especially software, for example, high end services. Beliau mencadangkan kerajaan memanfaatkan kelebihan Malaysia dalam sektor elektronik dan elektrik, industri ekspor terbesar negara bagi membangunkan lebih banyak inovasi. Sementara itu, di lobi Parlimen, Datuk Seri Mustafa menjelaskan hanya yang di-Pertua Dewan Rakyat akan menentukan sama ada terdapat keperluan untuk ahli Parlimen untuk mengundi penyertaan Malaysia ke dalam TPPA dilakukan secara rahsia atau sebaliknya. Dan beliau bagaimanapun berkata amalan yang dilakukan dalam Parlimen adalah melalui kaedah suara atau undi belah bahagi dan mengulas permintaan ahli Parlimen Pembangkang yang meminta proses pengundian TPPA dilakukan secara rahsia. Kita dengarkan. Kaedah itu terserah kepada kalau ada dua kaedah dalam parlimen ni. Yang pertama suara, mana lebih suara itu bergantung dari speaker lah. Tapi kalau ada lebih 15 ahli dewan rakyat yang mohon supaya ada belah bagi, maka akan ada belah bagilah. Tapi saya rasa kalau tanya saya sebelum ini di luar ni panaslah TPP ni. I expected fireworks this morning in the Dewan Rakyat. Tapi sekarang ni belum ada fireworks lagi lah. Sekarang nampak okey. Jadi kita nantikan keputusannya esok kerana proses mengundi itu akan dilakukan dalam sidang Parlimen khas untuk sesi esok. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dalam pada itu mengulangi realiti penyertaan negara dalam TPPA iaitu pulangan jangka panjang kepada negara dan rakyat khususnya. Datuk Seri Najib Tun Razak menerusi catatan di Facebooknya menyatakan dengan apa yang telah dibentangkan persepsi bahawa TPPA merupakan satu bentuk penjajahan oleh Amerika Syarikat dan kuasa-kuasa besar seharusnya tidak lagi perlu ditimbulkan. Perjanjian perdagangan bebas FTA dan pelaburan langsung asing FDI bukan sesuatu yang baru bagi Malaysia dengan kejayaan pemeteraiannya dengan negara-negara seperti Jepun, China, Korea, India, Pakistan, Chile, New Zealand dan juga Australia. Justru TPPA sebagai perjanjian terbaru bagi Malaysia pastinya akan membuka lebih banyak ruang untuk meneroka pasaran baru di negara-negara anggota, terutama di Amerika Syarikat, Kanada, Meksiko dan Peru. Menjelaskan lanjut keterbukaan negara dalam membuat keputusan mengenai TPPA, Malaysia merupakan satu-satunya negara yang membentangkannya di Parlimen untuk diperdebat dan diratifikasi daripada 12 negara terlibat. Perkara itu bagi Perdana Menteri jelas membuktikan negara berpegang teguh kepada prinsip demokrasi dengan memastikan pandangan dan kebimbangan rakyat terhadap perjanjian berkenaan diambil kira sebelum ia ditandatangani. Dan apa yang pasti pembentangan usul TPPA mewujudkan satu budaya baru Parlimen Malaysia. Jelas Datuk Seri Mustafa, ia secara tidak langsung sebenarnya menunjukkan ketelusan kerajaan untuk memberi peluang kepada ahli Parlimen berbincang bersama. Mengakui suka meyakinkan ahli Parlimen mengenai manfaat perjanjian, namun ia adalah cabaran yang perlu dihadapi. Ia juga membawa budaya baru kerana pihak kerajaan dan pembangkang duduk semeja untuk bincangkan satu isu yang besar kerana TPP merupakan satu trade deal, the biggest trade deal ever. Dan budaya baru ini adalah satu perkara yang positif bagi demokrasi di Malaysia. Saya mengambil pendekatan untuk menubuhkan caucus. Caucus ini merupakan caucus yang bipartisan seperti diakui oleh ahli pembangkang sendiri, bukan sahaja kerajaan. Yang Amat Jasin menceritakan tentang pengalaman dalam caucus. Sebenarnya saya nak sahkan apa dia kata. Mula-mula 3-4 kali caucus bertemu, ahli Parlimen BN pun tak sokong TPPA.
ya, mula-mula. Dan satu masa itu pembangkang cukup marah pada saya. Tidak ada kepercayaan, mereka nak keluar, nak bubarkan caucus, ya. Ini cerita sebenarlah. Dari sudut undang-undang di bawah Perlembagaan Negara Bab 3 Perkara 39, kerajaan berhak menandatangani perjanjian antarabangsa termasuk TPPA tanpa perlu dibawa ke Parlimen. Namun sebagai menghormati demokrasi, TPPA dibentangkan ke Parlimen kerana ia merupakan perjanjian bebas terbesar di dunia yang paling komprehensif berbanding mana-mana FTA. Jelas beliau ia meliputi banyak perkara selain dari hal-hal berkaitan dengan tarif dan mempunyai kesan yang besar kepada negara. Esok, sesi penggulungan perbahasan akan berlangsung mulai 2.30 petang melibatkan 6 kementerian. Baik, sekian mengenai TPPA. Teruskan bersama Nasional 8 untuk perkembangan dalam dan luar negara selepas ini. Lembaga Tabung Haji TH memberi jaminan simpanan pendeposit berada dalam keadaan selamat. Pengarah urusan kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutifnya Tan Sri Ismi Ismail dalam satu kenyataan menegaskan TH tidak menghadapi sebarang masalah keuangan. TH katanya telah menjadi sasaran spekulasi di laman-laman sosial berhubung tarikh pembayaran bonus pendeposit bagi tahun 2015 dan surat Bank Negara. Seperti yang dimaklumkan sebelum ini, tarikh pengumuman pembayaran bonus kebiasaannya dilaksanakan pada suku pertama setiap tahun. Beliau turut memberi jaminan bahawa tiada sebarang kelewatan dalam pengumuman bonus kepada para pendeposit. TH bagaimanapun mengambil maklum saranan Bank Negara mengkaji semula polisi rizabnya sebagai langkah penambahbaikan dan pengukuhan yang berterusan. Dalam kenyataan media berasingan, Bank Negara memaklumkan nasihat yang diberikan kepada institusi keuangan bukan bank termasuk lembaga tabung haji bertujuan memastikan ia diurus dengan baik. Selain memastikan kedudukan kewangan institusi berkenaan kekal kukuh bagi mengelak sebarang implikasi sistematik ke atas sistem keuangan negara. Dalam melaksanakan mandatnya untuk menggalakkan kestabilan keuangan, Bank Negara menjalankan pemantauan terhadap institusi-institusi keuangan bukan bank utama yang mempunyai kesaling hubungan yang penting dengan sistem keuangan. Langkah ini disokong oleh Jawatankuasa Eksekutif Kestabilan Keuangan yang dibentuk di bawah Atah Bank Negara Malaysia 2009. Bank Negara bagaimanapun yakin lembaga tabung haji telah secara proaktif mengambil langkah-langkah wajar untuk terus mantapkan amalan pengurusan risikonya atas inisiatif sendiri dan susulan perbincangan dengan bank sebelum ini. Langkah-langkah tersebut akan memperkukuh kedudukan keuangan tabung haji yang mampan pada masa depan. Pengubahsuaian bajet 2016 yang akan diumumkan Khamis ini perlu mengambil kira langkah melonjakkan keupayaan industri tempatan untuk mengembangkan perniagaan rentas sempadan. Presiden Dewan Perniagaan dan Perindustrian Antarabangsa Malaysia, Datuk Jalillah Baba berpendapat ia penting untuk memastikan industri memanfaatkan sepenuhnya penyertaan negara dalam TPPA serta Komuniti Ekonomi ASEAN AEC. Tumpuan kerajaan katanya wajar diberikan kepada sektor yang memberi impak tinggi kepada industri tempatan. Saya rasa tax exemption sudah banyak diberikan oleh kerajaan kepada sektor perniagaan ini. Tetapi mungkin yang lebih memerlukan bantuan adalah sektor SMEs ni. Yang syarikat-syarikat yang besar, saya rasa mereka sudah pun bersedia dan mereka telah pun melangkah ke luar negara dengan melabur di merata dunia. Tetapi SMEs masih memerlukan bimbingan dan juga memerlukan bantuan kerajaan dari segi menyeberang sempadan. Pengubahsuaian bajet 2016 dijangka meliputi langkah mengoptimumkan perbelanjaan dan peranan syarikat berkaitan kerajaan GLC. Bank Dunia yakin prospek ekonomi Malaysia kekal positif tahun ini dengan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK sekitar 4.5%. Menurut pakar ekonomi kanan Bank Dunia Rafael Munoz Moreno, perbelanjaan domestik akan menjadi pemacu utama pertumbuhan ekonomi Malaysia.
2015, which was we expect to be around 4.7%, and this is explained by somehow a slowdown in the growth of private consumption. But in general, we see that the economy is doing well. It's quite a resilient economy. Senada dengan pendapat itu, Ketua Pegawai Eksekutif Institut Kepimpinan dan Strategi Asia, ASLI, Tan Sri Michael Yeo, beliau optimis ekonomi negara mampu berdaya tahan meskipun berdepan cabaran penurunan nilai ringgit dan kejatuhan harga minyak mentah yang mendadak. Jelas beliau apa yang penting, pertumbuhan dalam sektor ekonomi utama negara berterusan. We have construction growth. The growth in the construction sector will spill over to 100 over industries. Contractors get jobs, carpenters get jobs, a lot of other people down the ground get opportunities and get jobs. So it's important to look at the drivers of growth. And I think the other important thing that we need to monitor and look at also is the cost of doing business, which has been going up, as well as the inflation rate. Beliau ditemui media selepas menjadi panel pada sesi pertama persidangan tinjauan strategik Malaysia kali ke-18. Malaysia akan menjadi pusat serantau digital memerangi mesej melalui komunikasi RDC3 bermula 1 Mei ini. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, 200 juta ringgit diperuntukkan untuk tujuan tersebut dan ia bakal dikendalikan 3 agensi berkaitan. RDC3 merupakan pusat untuk memantau semua pergerakan yang dijangka dilakukan pihak pengganas ataupun yang berpotensi untuk melakukan keganasan. Ia juga merupakan antara usaha untuk memerangi ekstremisme dan fahaman radikal. Publish a template for deradicalization, and probably this template can be used by any countries which is involved in deradicalization program. And they may put another input and some other new ideas into it. But I reckon this template or SOP are our contributions, which to be used as a module for rehabilitations. Beliau bercakap dalam sidang media selepas menutup persidangan antarabangsa mengenai deradikalisasi dan memerangi ancaman keganasan IDC 2016 di ibu negara. Setakat ini, kejayaan program deradikalisasi yang dijalankan Malaysia telah mencapai tahap 95%. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut memaklumkan kumpulan ekstremis atau pengganas di negara-negara Asia Tenggara dipercayai menubuhkan kumpulan pecahan Daesh di rantau ini. Tetapi mereka tiada sebarang hubungan serantau. Bagaimanapun tambah Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, kumpulan pecahan tersebut berhubung secara langsung dengan pengganas di Syria. Kita lihat bahawa tidak ada perbezaan. Mereka yang terlibat sama ada berasal daripada Malaysia, Indonesia, Selatan Thai atau Selatan Filipina. Mereka bersama. Beliau menyeru negara-negara ASEAN dan juga negara-negara Oceania termasuk Australia dan New Zealand yang juga berhadapan dengan isu yang sama agar bekerjasama mengekang ancaman Daesh. Beliau berharap melalui persidangan antarabangsa mengenai deradikalisasi dan mencegah ancaman keganasan IDC 2016 dapat direalisasikan. Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Penjara dan Jabatan Kemajuan Islam JAKIM menjalin kerjasama dalam memulihkan ideologi pengikut Daesh yang ditahan di penjara. Ia meliputi pemulihan pemahaman mengenai konsep jihad sebenar. Ketiga-tiga agensi itu berkongsi pengalaman dalam sesi pertama persidangan antarabangsa mengenai deradikalisasi dan memerangi ancaman keganasan IDC 2016 di ibu negara yang berakhir hari ini. Memberi penekanan kepada aspek-aspek yang tertentu, terutamanya perkara-perkara yang mereka salah ertikan, seperti mana konsep jihad, konsep negara Islam, konsep bagaimana seorang Muslim itu mesti menjaga nyawa orang lain juga sama dengan mereka menjaga nyawa mereka sendiri.
JAKIM juga terus memberi penekanan melalui khutbah Jumaat, hakikat jihad dan konsep negara Islam sebanyak 2 kali sebulan. Jabatan Penjara pula menggunakan pendekatan penafsiran pemikiran untuk membimbing pengikut Daesh ke pangkal jalan. Dalam treatment kita pun, apa yang kita lihat selain daripada profesionalism ni, kita lihat dari segi siapa dia di dalam organisasi teroris tersebut. Is he a leader or is he a follower? Dan dalam waktu yang sama, adakah dia ni recruiter ataupun funder? Sebab ini perkara yang akan menentukan apakah jenis pemulihan yang perlu kita terapkan kepada individu tersebut. Setakat ini 38 tahanan Daesh dan 30 pengganas Sulu sedang menjalani perbicaraan dan program pemulihan di bawah seliaan Jabatan Penjara. Pihak berkuasa percaya individu terlibat Daesh saling berhubungan bukan sahaja antara Malaysia dan Indonesia, malah seluruh dunia. Bagaimanapun, insiden pengeboman di Jakarta awal bulan ini tidak melibatkan mana-mana individu dari Malaysia. Begitu juga berkenaan ancaman Daesh terhadap Malaysia tidak melibatkan individu dari Indonesia. Pengarah cawangan khas Polis Diraja Malaysia Datuk Seri Muhammad Fuzi Harun berkata memang terdapat satu panggilan telefon antara individu di Malaysia dengan penyerang pengeboman di Jakarta. Bagaimanapun, belum terdapat bukti pelibatan buat masa ini dan ia masih di bawah siasatan pihak berkuasa Indonesia. Kita tidak ada arahan spesifik yang kita terima melalui siasatan yang kita jalankan setakat ini. Tapi perhubungan tu ada dibuat dengan elemen IS Malaysia dengan Barun yang berada di Syria pada ketika ini. Barun Naim yang berada di Indonesia ketika ini. Setakat ini tak ada. Selain daripada Barun Naim, apa yang kita dapat setakat ini, ada elemen IS di Malaysia ini berhubung dengan counterpart mereka yang berada di Syria. Malaysian yang berada di Syria pada ketika ini. Ditanya berkenaan kemungkinan berlakunya kejadian serangan di Malaysia, ditegaskan pihak berkuasa mengambil langkah berterusan yang proaktif. Perlu mengambil tindakan berterusan. We have to take proactive measures. Kita tak mau bertindak secara reaktif. Macam fire department. Bila dah terbakar, baru kita padam. Hopefully kita pun doa dan perkara-perkara yang tak buruk ni tidak berlaku di negara kita. I cannot guarantee 100%, but we are trying hard to ensure that these menace can be combat at all time. Pihak berkuasa juga tidak akan bertoleransi dengan mana-mana ancaman atau ugutan yang boleh memudaratkan dan menjejaskan keselamatan negara. Datuk Muhammad Fuzi bercakap kepada media selepas berkongsi pengalaman mengenai program pemulihan bersepadu tahanan keganasan pada persidangan terbangsa mengenai deradikalisasi dan memerangi ancaman keganasan di ibu negara. Kemunculan 3 ekor buaya di sebuah paya dekat Sungai Kubu Baru, Kampung Cempaka, Kuantan mencuri tumpuan penduduk setempat. Malah lebih ramai pengunjung dari luar datang ke kawasan berkenaan selepas kelibat spesies buaya tembaga itu dirakam dan menjadi viral di media sosial. Reptilia dengan 2 meter panjang itu dipercayai sudah lama mendiami habitat itu, namun tidak pernah mengancam orang ramai. Meskipun kawasan paya itu sering dikunjungi kaki-kaki pancing. Pada saya budak-budak dulu, sampai hari ini dia tak pernah usik orang. Walaupun dalam sungai ni budak-budak memancing, apa bintu ketam ke apa, tak buka, dia tak pernah usik orang. Penduduk bagaimanapun menggesa pihak berwajib meletakkan papan tanda peringatan di kawasan berkenaan. Cari jalan, kalau betul buaya ni ada, pihak pemerintah buat sembok je. Buat sembok sini. Atau kalau boleh buat pagar lah. Tapi itulah saya minta pada pihak yang berwajib supaya adakah macam satu sembok je kan. Kawasan buaya kat sini. Jadi benda tu dapat mengingatkan dia orang sikit kan. Timbul kebimbangan, kawasan itu akan diceroboh dan habitatnya akan diganggu. Kerja mendalamkan sungai berdekatan dan operasi penangkapan oleh Jabatan Perhilitan juga dikuatiri mendatangkan kesan buruk.
Seorang lelaki cedera parah terkena 3 das tembakan di hadapan sebuah bank di Jalan Sultan Ahmad Shah, Temerloh. Mangsa 30-an dalam perjalanan menuju ke kenderaannya sebelum didatangi 3 penyamun bersenjatakan api. Menurut Ketua Polis Temerloh ACP Anwar Uthman, mangsa diugut menyerahkan barang berharga miliknya, namun dia cuba melawan dan menyebabkan salah seorang suspek lepaskan 3 das tembakan yang mengenai bahagian bahu dan perut mangsa sebelum kesemuanya melarikan diri. Mangsa yang bekerja sebagai pemandu di sebuah sekolah menengah di Temerloh kemudian menahan kecederaan dan memandu keretanya ke Balai Polis Temerloh yang terletak kira-kira 500 meter dari kawasan kejadian. Dia dihantar ke Hospital Sultan Haji Ahmad Shah untuk mendapatkan rawatan lanjut. Berhampiran tu, right? Dia ada cuba membuat samun jugalah, tetapi tidak berjaya, right? Kerana kita tu terus bergerak meninggalkan tempat kejadian, kemudian dia bergerak menuju ke bank ni lah untuk mencari mangsa lah. Tapi kita tak dapat nak trace lah sebab kita tak dapat ni kan, tak track dia orang kan. Cuma yang mangsa kedua lah kita dapat ni sebab dia dah terjera semua, right? Kita akan dapat info yang lebih lah daripada dia. Hasil siasatan awal, polis menemui 2 butir peluru hidup dan 3 kelongsong peluru selain beberapa barangan peribadi milik suspek dipercayai tercicir semasa pergelutan dengan mangsa. Kes disiasat mengikut Seksyen 3-1 atas senjata, penalti lebih berat 1971 lepaskan tembakan dalam melakukan kesalahan samun. Antara yang menarik dalam segmen sukan, Serena Williams kecewakan Maria Sharapova. Nurul Fatihah sudah bersedia dengan laporannya. Teruskan Nurul. Status pelari terpantas Malaysia akan diketahui esok. Ian Williams laung amaran awal pertahan kejuaraan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Teka-teki rekod kebangsaan 100 meter bakal terjawab esok apabila Kesatuan Olahraga Malaysia KOM bakal mengumumkan status rekod 10.29 saat milik Badrul Hisham Abdul Manap. Bagi Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara MSN, Datuk Ahmad Syapawi Ismail, andai rekod 100 meter kebangsaan kekal milik The Flying Dayak Watson Nyambek, Badrul harus memandang ke hadapan dan jangan berputus asa. Pesanan itu ditujukan kepada Badrul yang akan mengetahui rekod peribadi terbaiknya 10.29 saat di Brunei November lalu akan menjadi rekod baharu kebangsaan atau sebaliknya. Saya rasa Badrul sebagai barisan pelapis di bawah program pelapis MSN juga tidak harus mengambil itu sebagai satu kekecewaan. Sebaliknya harus menjadikan dia sebagai satu cabaran untuk beliau membuktikan bahawa beliau adalah atlet 100 meter yang terbaik negara pada masa ini. Esok, Kesatuan Olahraga Malaysia KOM akan membuat keputusan sama ada rekod 100 meter yang berjaya dipecahkan oleh Badrul Hisham di Brunei sah atau kekal milik Watson Nyambek. November lalu, atlet dari Melaka itu berjaya melakar sejarah memadam rekod 17 tahun acara 100 meter milik Watson Nyambek dengan catatan 10.29 saat iaitu 0.01 saat lebih pantas daripada rekod lama pada Kejohanan Sukan Sekolah ASEAN 2015 di Brunei. Namun, ia bertukar menjadi kontroversi apabila ada yang mempersoalkan catatan tersebut tidak sah. Berikutan penganjuran Kejohanan Sekolah ASEAN di Brunei tidak mengikut spesifikasi ditetapkan Persekutuan Olahraga Antarabangsa IAAF. Sementara itu, Datuk Ahmad Syapawi turut menyentuh mengenai kecemerlangan pemain badminton perseorangan negara Iskandar Zulkarnain yang mempamerkan aksi memberangsangkan di Kejohanan Badminton GP Emas Malaysia Masters Pulau Pinang minggu lalu. Apa yang telah dicapai oleh Iskandar apabila berjaya memasuki peringkat akhir bertemu dengan Datuk Lee Chong Wei. Tetapi walaupun dalam kegembiraan tersebut, tetapi kita harus melihat dari segi lebih detail dari segi aspek teknikal dan taktikal, di mana walaupun beliau masih muda
berbanding dengan Datuk Lee, tetapi agak terhad dalam kemampuan dia untuk membawa Datuk Lee ke sekurang-kurangnya ke rubber set. Pada kejohanan tersebut, Iskandar Zulkarnain berjaya mara sehingga ke perlawanan akhir namun tewas dalam aksi straight set kepada Datuk Lee Chong Wei. Iskandar sebelum itu menumpaskan dua pemain pilihan Angus Ng Ka Long dari Hong Kong dan K. Srikan dari India di suku akhir dan separuh akhir. Bahang acara Kemuncak Sukan Media MSN edisi ke-8 semakin terasa. Dua lagi acara sukan yang akan berlangsung hujung minggu ini iaitu bola sepak 5 sebelah dan bowling. Dengan 12 pasukan mengambil bahagian kali ini, Radio Television Malaysia RTM tidak mahu ketinggalan untuk merampas semula kejuaraan daripada Majlis Sukan Negara. Dalam acara bola sepak 5 sebelah, RTM diundi dalam kumpulan A bersama tuan rumah MSN, Sinar Harian, Berita Harian, Asiana.my dan Astro Arena. Sementara kumpulan B dianggotai MPPA, Pejabat Menteri, Bernama, Utusan Kosmo, Melimil, 442 dan TV3. Untuk rekod, tahun lalu RTM muncul pasukan ketiga terbaik. Aksi bola sepak 5 sebelah kali ini akan berlangsung pada 31 November di Padang MSN sebelum acara penutup di Dewan Commonwealth. Sementara acara bowling bakal diadakan pada 30 November di IOI City Mall Putrajaya. Selain majlis undian turut berlangsung pagi tadi di MSN penyerahan penajaan. Antara yang tampil sebagai penaja sukan media tahun ini, Skillista, Nestle, 100 Plus dan Yonex Sunrise. Beralih ke Tamasya Sukan Institusi Pengajian Tinggi SUKIP 2016. Universiti Malaysia Sabah UMS mengungguli carta hari pertama dengan 2 pingat emas berjaya diraih menerusi acara taekwondo. Emas pertama UMS hadir menerusi acara taekwondo berpasukan lelaki kategori POMSE. Trio yang dianggotai Raymond Toh Meng Hui, Ahmad Radi dan Lim Kim Chin itu mengumpul 6.98 mata. Seterusnya meletakkan University Help di tempat kedua untuk pingat perak. Gangsa pula dikongsi bersama Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM dan Universiti Islam Antarabangsa UIAM. Kejayaan UMS itu mengulangi pencapaian merangkul pingat emas dalam SUKIP sebelum ini. Kita rasa bangga lah dan syukur juga sebab UMS dia banyak bantu dan kita boleh perform dengan baik hari ini. Persediaan berapa lama ya? Persediaan kita selama 3 bulan tapi kita tak pernah berhenti lah latihan. 3 bulan ni kita memang fight for SUKIP. Manakala Ahmad Radi dan Cheong Pui Siong menghadiahkan emas kedua menerusi POMSE campuran selepas mengumpul 7.23 mata mengatasi pemenang pingat perak dari Kolej Universiti Tunku Abdul Rahman yang diwakili Koh Shen Chin dan Kok Jun Yi yang mengumpul 6.86 mata. Kegagalan University Help dalam kategori berpasukan lelaki ditebus pasukan wanitanya apabila meraih pingat emas acara POMSE yang turut berlangsung pagi tadi. Sementara itu, acara pedang kategori IP lelaki diungguli Universiti Nilai menerusi Koh EJ yang menang ke atas Muhammad Roslan Muhammad dengan keputusan 15-13. Emas bagi saber wanita pula milik Universiti Taylor selepas Joanne Jaliza Chen menewaskan Filzah Syabilah Jamaluddin daripada Universiti Putra Malaysia 15-12. Perlumbaan kapal layar berpasukan dunia WMRT Piala Monsun 2016. Pelayar negara Hazwan Hazim Dermawan bersama pasukan Hazwan Racing Team melakar kejutan apabila berjaya mencatat satu kemenangan menewaskan pelayar ranking ke-5 dunia Keith Swinton dari pasukan Black Swan Racing. Namun kedudukan carta keseluruhan setelah 3 flight diungguli juara dunia 5 kali Ian Williams dari pasukan GAC Pindar dengan 3 mata. Turun beraksi di sebelah pagi dengan kapal Hotel Jen, Hazwan menentang skipper dari Sweden, Keith Swinton dalam perlumbaan pertama. Sambil dibantu angin berkelajuan 11 knot, Hazwan bersama 4 kru lain nyata tidak gugup untuk sampai terlebih dahulu ke garisan penamat berkelebihan 0.16 saat. Walau bagaimanapun, skipper kelahiran Johor ini kemudiannya tunduk kepada juara musim lalu Williams dan Phil Robertson, pasukan dari Waka Racing. Kita dapat menang dengan tour punya sailors, okay? Kita dapat menang dengan professional sailors. So
rasa semangat tu lebih membara lah. Okay? So bila kita menang tu kita rasa macam meremang bulu roma kan. So itu satu kita punya suntikan juga semangat. And then kita akan cuba buat lebih baik untuk masa yang akan datang. Sementara itu, juara bertahan Ian Williams dari pasukan GAC Pindah mendahului senarai hari pertama. Williams cemerlang memungut 3 mata kemenangan selepas menewaskan Robertson, Hazwan dan Johnny Bertson. Williams kini unggul dengan 3 mata, diikuti Phil Robertson 2 mata dan Johnny Bertson ketiga dengan 2 mata. Hazwan di kedudukan keempat dengan 1 mata. Cabaran hari pertama berakhir di sebelah petang selepas terpaksa ditunda akibat ketiadaan angin dan hujan lebat. Dalam perkembangan berkaitan, pelayan negara Hazwan Hazim Dermawan berharap pihak korporat dan Kementerian Belia dan Sukan sudi menyumbangkan dana untuk sukan ini. Ia penting agar impian melihat pelayan Malaysia beraksi dalam siri jelajah WMRT dapat direalisasikan. Mengakui sukan pelayaran bukan sukan popular seperti bola sepak dan badminton yang sememangnya mempunyai ramai pengikut. Juara keseluruhan Liga Layar Malaysia ini berpendapat mereka juga berhak mendapat bantuan dari segi penajaan. Penajaan besar dari syarikat korporat dan kerajaan mampu melonjakkan prestasi pelayan negara beraksi di peringkat antarabangsa seperti WMRT. Tak mustahil, right? Pelayan tempatan sendiri boleh buat kejutan kan, dengan pelayan antarabangsa. Tapi ada sedikit kekangan dari segi financial keuangan untuk kita berlatih di luar negara. Okay? So saya harap dengan kemenangan yang first game ni dapat membuka mata penaja-penaja di luar sana untuk memberikan kita lebih pengalaman berlatih dengan peselai-pelayar antarabangsa dan kita akan menjadi satu standard yang sama dengan mereka juga. Piala Monsun 2016 di Marina Putri Harbour merupakan lokasi terakhir dalam kalender WMRT setelah menjelajahi 16 venue serata dunia. Kita ke perkembangan bola sepak. Kedah mempamerkan aksi meyakinkan biarpun tewas 2-3 kepada Krabi FC dalam aksi persahabatan di Stadium Krabi, Thailand petang semalam. Ia merupakan kekalahan pertama Kedah dalam siri jelajah ke selatan Thailand. Sebelum ini, skuad kendalian Tan Cheng Ho mencatat keputusan seri 1 sama ketika menentang Phuket FC 23 Januari lalu. Beraksi di gelanggang lawan, Kedah menurunkan barisan pemain muda diketuai Syazwan Zainon dalam kesebelasan utama pasukan. Skuad Lang Merah ketinggalan pada minit ke-16 hasil tandukan penyerang import tuan rumah. Kedudukan 1-0 kekal sehingga tamat babak pertama. Aksi babak kedua lebih menarik apabila Kedah membuat pertukaran dengan menurunkan kesemua pemain utama termasuk 4 pemain import. Namun tuan rumah lebih berbisa apabila menjaringkan gol kedua pada minit ke-48 menerusi sepakan penalti. Kealpaan benteng pertahanan Kedah terus dihukum menerusi jaringan ketiga Krabi FC pada minit ke-70. Kedah bangkit dan berjaya menjaringkan gol pertama menerusi pakar sepakan percuma Sandro da Silva Mendonça pada minit ke-84. Berselang 3 minit kemudian, Kedah mendapatkan jurang menerusi jaringan kedua oleh Syazwan Ashraf. Kedudukan 2-3 kekal sehingga tamat perlawanan. Kedah akan mengakhiri siri jelajah Thailand menentang Songkhla United FC di Stadium Songkhla 27 Januari ini. Sekian saja sukan buat malam ini. Kita kembali bersama Ivan dan juga Syikin. Silakan. Nurul, terima kasih. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak hari ini menerima kunjungan hormat Ahli Pertubuhan Bumi Bersatu Sabah USBO. Kunjungan yang diketuai Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Pandika Amir Mulia selaku pembangku Presiden USBO diadakan bagi membincangkan matlamat USBO yang berikrar menyokong kepimpinan Datuk Seri Najib selaku Presiden UMNO dan kerusi BN. Sebagai NGO dari Sabah, USBO turut menyatakan ikrar untuk membantu BN memenangi pilihan raya umum yang akan datang. Jelas Tan Sri Pandikar Amin, USBO turut membawa isu berkaitan rakyat Sabah kepada perhatian Perdana Menteri dalam meningkatkan kebajikan rakyat negeri tersebut. So pada hari ini kita buat kunjungan hormat kepada PM. Kita bincang mengenai dengan matlamat USBO yang sebenarnya, bahawa oleh kerana pemimpin-pemimpin USBO itu adalah terdiri daripada pemimpin-pemimpin UMNO dan Barisan Nasional sendiri, maka kita tidak lari daripada
buat ikrar bahawa kita menyokong kepimpinan yang berhormat sebagai Presiden UMNO, sebagai Perdana Menteri dan sebagai pengurusi Barisan Nasional. Pertemuan tertutup yang berlangsung sejak jam 8.30 pagi itu turut membincangkan isu-isu persediaan parti menghadapi PRU 14. Dalam visual sidang media bagi memperkenalkan 14 seorang peserta Bintang RTM 2016 dan penaja rancangan tersebut yang diadakan di Auditorium P. Ramlee petang tadi mengakhiri pertemuan kita malam ini. Bintang RTM 2016 akan mula bersiaran setiap Sabtu 9 malam di TV2 mulai 30 Januari ini. Itu Assalamualaikum. Salam sejahtera.